Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang pendengar yang di luar sana, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat masa, kelapangan dan sebagainya. Maka semua nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib atas kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi ini, pagi yang mulia, pagi yang tenang, insya-Allah saya akan kongsikan dalam kitab Aqidah Salaf dasar yang ketiga, iaitu sikap Ahlussunnah terhadap masalah takfir ataupun mengkafirkan. Bagaimana Ahlussunnah dalam pandangan Ahlussunnah nak mengkafirkan manusia yang mana dia Islam keluar dari Islam. Bagaimana? Adakah dengan mudah kerana berbeza pendapat ini mencela kafir, ataupun kerana sikit masalah kita mengkafirkan? Kita akan mendalami dalam masalah tersebut insya-Allah. Taib. Di antara dasar akidah salafus salih Ahlussunnah wal Jamaah bahawa mereka tidak mengkafirkan orang tertentu dari kaum muslimin yang melakukan sesuatu yang dinilai sebagai kekafiran kecuali setelah adanya iqamatul hujjah, penegak hujjah, yang menjadikan kafir sesiapa yang meninggalkannya. Syarat-syaratnya harus terpenuhi, tidak ada halangan-halangan dan tidak ada syubhat dari orang-orang yang bodoh atau orang yang menakwilkan. Taib. Ahlussunnah wal Jamaah, apabila seseorang Islam melakukan perkara-perkara kufur, melakukan perkara yang mana perbuatan tersebut boleh menyebabkan seseorang mukmin terkeluar daripada Islam, bukan kerana perbuatan tersebut kita terus mengatakan ataupun kita telah menghukum dia kafir, kecuali kita telah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepadanya. Tak boleh, perbuatan ini tak boleh, kafir. Contohnya, tak boleh mencela Nabi, kafir. Tak boleh kita mencela Al-Quran, kafir. Tak boleh kita kata Allah ada dua, kafir. Ini tak boleh. Itu pertama, kita tegakkan hujjah. Kemudian diikuti dengan terangkatnya syubhat, yang mana ia menjadi keraguan di dalam dirinya. Kita kena angkat keraguan. Kalau masih ada keraguan, tetap kita tidak boleh menghukum dia kafir. Kerana ada di kalangan orang mukmin, orang muslim sendiri yang mempunyai i'tiqad kafir, mempercayai bahawa si mati boleh memberi manfaat kepadanya. Ini perbuatan syirik kafir. Tetapi jika terjadi kepada seseorang mukmin, seseorang muslim yang mana ada keraguan baginya, ada syubhat baginya, wajib kepada kita yang ada ilmu, yang mengetahui tentang kesalahan dan kebatilan tersebut, kita menegakkan, kita perbetulkan, bukan terus kita menghukum kafir. Syarat-syarat sebelum kita menghukum orang itu kafir wajib dipenuhi. Tidak ada halangan-halangan tertentu. Mana tahu dia dipaksa untuk mencela Nabi, dipaksa untuk mencela Al-Quran, ini tidak dihukum kafir kerana dia melakukan perbuatan tersebut secara terpaksa, bukan kerelaan hatinya. Dan tidak ada syubhat dari orang-orang bodoh atau orang yang menakwilkan. Seperti dimaklumi bahawa itu merupakan perkara tersembunyi yang memerlukan pengkajian dan penjelasan. Satu benda yang mana kita perlu teliti balik. Kita perlu meyakini. Sebab itu dalam kaedah nak mengkafirkan orang mukmin, wajib bil yaqin, tak boleh bil dhann. Saya rasa dia ni kafir kot. Sebab apa? Sebab saya tengok dia ni tak buat, tak mayang ni. Tak boleh main rasa-rasa. Kenapa? Keislaman dia yakin, nak khuruj daripada Islam wajib yakin. Tidak boleh dengan saya rasa, aku mimpi semalam aku nampak dia buat benda-benda kafir. Tak boleh. Dia mesti dengan benda yang meyakinkan, kepastian pasti ada. Berbeza dengan hal-hal yang bersifat zahir. Berbeza dengan perkara yang zahir.
Yang mana perbuatan zahir yang nampak itu perbuatan kufur. Contohnya dia, satu orang dia buat video, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ada dua. Satu di bumi, satu di langit. Ini perkataan yang kafir, kufur. Allah wahid, ahad, yang Maha Esa. Perkataan dia itu perkataan kafir. Tetapi sebelum kita kata dia ni kafir, kita perlu dekat dengan dia iqamatul hujjah, tegakkan kebenaran. Ini salah. Kemudian dah kita tegak kebenaran, dia masih sama tetap dengan pendirian dia, mengatakan Allah ada dua contohnya. Kita angkat tengok pula dia ni ada keraguan ke waras ke gila ke lagu mana. Kalau gila terangkatlah. Kalau waras, maka hukum tetap kepadanya. Kemudian tengok balik, adakah ada syubhat, keraguan dalam diri dia ataupun ada persoalan yang mana ia terhalang daripada melihat kebenaran. Maka kita kena angkat syubhat dengan ilmu kita. Tapi kalau masih ada syubhat, tidak boleh kita mengkafirkan. Ahli sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang dipaksa jika hati merasa tenteram dan dengan keimanan. Mereka tidak mengkafirkan seseorang pun dari kaum muslimin kerana segala dosa. Ahli sunnah tidak mengkafirkan seseorang muslimin yang mana ia melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Pelaku dosa besar, pelaku dosa kecil tidak kafir. Ini berbeza dengan golongan-golongan seperti Al-Qaeda, golongan-golongan Khawarij. Mereka meyakini pelaku dosa besar kafir, yang tak bersama dengan dia kafir, tak melakukan hudud kafir. Ini Khawarij, berbeza dengan kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni pelaku-pelaku syirik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Wa man yusyrik billah faqad iftara ithman 'azima. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa-dosa besar. Okey. Dosa ada dua. Satu, dosa yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, dosa selain mensyirikkan Allah. Kalau dosa mensyirikkan Allah, ini kafir. Dosa mensyirikkan Allah, kafir. Dosa selain mensyirikkan Allah, tidak kafir, tetapi melakukan dosa-dosa sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Tapi ada tak kemungkinan untuk Allah ampun dosanya? Ada. Kerana Allah SWT berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah SWT akan ampun dosa-dosa yang lain dengan kehendaknya dia. Tetapi pelaku syirik ada dua. Satu, yang mana ia pelaku syirik, yang mana ia meyakini, bahkan ditegakkan hujah kepadanya. Tidak ada syubhat baginya. Dia meyakini Allah Subhanahu Wa Taala tak layak disembah atau mempunyai tuhan-tuhan yang lain. Dia meyakini si mati boleh memberi manfaat kepadanya. Meyakini tanpa ada syubhat dan keraguan, ataupun yang mana takwil daripada orang yang bodoh. Ini jelas kafir. Tetapi kalau dia ada keraguan, ada syubhat, ada waswas, ada yang mana ada orang pergi bagi kat dia perkataan-perkataan yang menyebabkan dia jauh daripada jalan yang benar. Contoh dalam zaman sekarang ni macam-macam lah. Yang man kata tak payah solat lah. Pasal apa tak khusyuk dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang mana syubhat. Tidak solat, dosa besar. Ini khilaf. Ada ulama kata kafir. Man taraka solat faqad kafar. Siapa yang tinggalkan solat kafir. Tapi di sini kafir bukan kafir keluar dari Islam, tetapi dosa besar. Tapi kalau dia meyakini tak wajib solat, bukan sebab malas, bukan sebab segan, bukan sebab dia lalai, bukan sebab dia habbud dunia, mencintai dunia, tetapi kerana dia meyakini solat tidak ada, tak payah solat, siapa solat kita lawan, ini bahaya. Tapi kalau benda-benda ni syubhat, yang mana kalau dia mempunyai kepercayaan, i'tiqad, keyakinan yang mana keyakinan itu membawa pada kekufuran, tunggu sah. Pertama kita iqamatul hujjah. Siapa yang nak iqamatul hujjah? Siapa yang nak menegakkan kebenaran? Orang yang berilmu. Kemudian dah orang berilmu dah tegak dah. Tak boleh juga. Masih kekal dengan keyakinan yang kafir ini. Keyakinan yang kufur. Tengok pula apa dia ni waras ke gila ke lagu mana. Kalau dia gila tak apa.
Kalau dia waras, kita kena tengok sisi lain. Adakah ada keraguan, syubhat ataupun penghalang syubhat ataupun takwil daripada orang yang jahil. Ini kita kena lihat banyak sudut. Bukan mudah untuk kita kafirkan orang. Ni mai ke tak sama dengan dia, tak bersama dengan dia kafir, ini masalah. Ini masalah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul ya ibadi alladhina asrafu, katakan hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi dosa selain syirik, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan memberi keampunan baginya. Baik, timbul persoalan, adakah pelaku dosa syirik tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala? Pelaku dosa syirik tidak diampun jika dia telah mati. Dia mati dalam keadaan kekufuran. Dia mati dalam keadaan mempunyai keyakinan kekufuran. Dia mati dalam keadaan dia mengajak manusia melakukan kekufuran. Tak sempat bertaubat, maka tidak ada keampunan baginya, layak untuknya kekal di Jahannam selama-lamanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pelaku kekufuran ataupun orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat dan dia kembali memeluk Islam, kembali kepada yang benar, kembali jalan yang lurus, maka itu keampunan Allah itu luas. Selagi dia hidup. Ahli sunnah tidak mengkafirkan seseorang pun kerana satu dosa yang tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran dan As-Sunnah bahawa itu adalah perbuatan kufur. Jika hamba meninggalkan atas perkara ini, yakni tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa apa yang dilakukan adalah kufur, maka urusan diserah kepada Allah SWT. Jika satu hamba melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan itu dosa dan ia tidak dihukum kafir, kita serah kepada Allah SWT. Jangan pandai-pandai kita duk mengkafirkan orang, jangan pandai-pandai kita duk kata dia tak bersama kita, dia kafir. Berbeza dengan golongan-golongan sesat yang menghukumi pelaku dosa besar sebagai kafir. Ada di kalangan orang Islam, dia Islam, tetapi bukan golongan Al-Sunnah, meyakini pelaku dosa besar kafir seperti Al-Qaeda. Ini salah. Atau al-manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara kedudukan yang lain. Duduk tengah-tengah, kafir pun tak, Islam pun tak, duduk tengah-tengah. Ini mampu, tak ada. Kerana hak wahid. Ja'al haq wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran akan pergi kebatilan. Tidak ada benar dan batil, duduk tengah-tengah. Syurga pun tak, neraka pun tak, duduk tengah-tengah. Tak ada. Dia bukan Islam, dia bukan kafir, duduk tengah-tengah. Tapi ada kelompok yang meyakini sedemikian. Ini keyakinan yang mana ia termasuk kelompok-kelompok Islam yang mempunyai keyakinan-keyakinan sesat, yang jauh daripada kebenaran. Ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'ta alayhi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesiapa pun orang yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka salah satu dari keduanya kembali dengannya jika ia sebagaimana yang dikatakan. Jika benar perkataan dia tu orang kafir, kita kata ya kafir, tak apa. Tapi kalau dia tu jika tidak benar, maka ucapan itu berbalik kepadanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kalau kita kata kawan ni kafir, kalau benar dia tu kafir, tak apa. Tetapi kalau jika dia tu orang Islam, kita pergi kata ya kafir, maka perkataan itu akan kembali kepada kita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Jadi mana-mana yang duk pergi celah orang kata kafir tu, taubat-taubatlah. Minta ampun kepada Allah. Jangan mudah mengkafirkan orang. Tak bersama ada kafir, jangan mudah-mudah lagu tu. Ini perbuatan sebegini, perkataan yang macam ni ataupun keyakinan seperti ini, wajib kita memerangi keyakinan tersebut. Wajib kita jauhi. Rakyat Malaysia jauh dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Tak boleh kita kata pelaku dosa besar kafir, tak melakukan hukum Allah kafir, tak bersama kita kafir. Ni geng aku buat geng baru, aku buat kelompok NGO baru, siapa tak sama aku kafir. Ini tak boleh. Kerana mengkafirkan orang Islam ini benda yang besar. Mengeluarkan orang Islam daripada bulatan jemaah Islam, nak keluarkan dia tu perlukan hujjah,
Perlukan keyakinan. Tak boleh sangkaan, tak boleh hasad dengki, tak boleh dengan marah, tak boleh. Tak sebab kita marah kat dia, tak suka kat dia, kita kafirkan dia. Tak boleh. Walaupun tak suka kat dia. Walaupun dia pelaku dosa besar. Walaupun dia memerangi kebenaran. Tetapi selagi dia Islam, tak boleh kita kata kafir. Secara khusus hang kafir. Tapi contoh kalau kita kata satu orang Islam melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu perbuatan yang mana mengeluarkan dia daripada Islam. Tetapi dia tidak tahu. Itu salah. Bahkan dia meyakini benar. Seperti orang memuja kubur. Sebab memuja kubur. Pergi kubur, ya Habib, ya Wali, ya apa nama. Tolonglah beri makan kat kami. Tolonglah turun hujan kat kami. Tolong berikan keselamatan kepada kami. Ini permintaan untuk Allah. Tak boleh kita minta kepada dia. Ya Wali, sebab hang ni Wali Allah, maka tolonglah bagi kami kesihatan. Perbuatan ini syirik. Kita boleh kata keyakinan ini, kepercayaan ini, perbuatan ini perbuatan syirik. Tapi adakah dia tu kafir? Tunggu Ustaz. Kita kena tengok 3 sudut. Sudut pertama, kita kena pergi cakap dekat dia. Tegakkan kebenaran. Sudut kedua, kita kena tengok dia ni waras ke tak waras. Kalau dia waras, kita pergi yang ketiga. Adakah ada syubhat ataupun benda yang menyebabkan dia tu terpesong. Dia faham ayat Quran, ikut suka dia, ikut hawa nafsu dia. Ini masalah. Jadi tidak boleh kita semudah mudah macam tu. Ramai orang Islam melakukan yang mana yang mereka jauh daripada kebenaran, melakukan perkara-perkara yang mana ia menyebabkan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu perbuatan dia duk pergi kubur, duk seru-seru, dia kata tak boleh ke? Kami bukan nak minta dekat dia, kami nak minta dengan sebab dia ni orang yang baik dengan Allah. Dia dekat dengan Allah. Dia orang ahli ibadah. Dia wali Allah SWT. Kami nak minta syafaat dia. Nak minta syafaat dia. Tengok hujah mereka ni. Hujah mereka. Kami bukan sembah dia. Kami tolong minta kat dia. Minta kat Tuhan. Sebab dia ni wali Allah. Samalah dengan orang kafir. Orang Quraisy menyembah. Menyembah selain Allah. Orang Quraisy zaman Nabi. Sembah batu, berhala, patung ni, patung tu. Dia sembah, dia kata apa? Kami bukan meyakini dia Tuhan. Kami minta dia wakil kami untuk sampai Tuhan yang di langit. Menunjukkan orang kafir Quraisy zaman dahulu meyakini Allah itu Tuhan yang sebenar. Bukan berhala itu Tuhan sebenar, tetapi mereka menyembah berhala, menyembah batu dan sebagainya. Kenapa? Nak dia ni wakil kita. Dalil, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika ditanyakan kepada orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka nescaya mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa kenapa keyakinan tersebut Nabi perangi? Nabi memerangi orang yang berkeyakinan Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi Nabi perang juga. Sebab apa? Sebab keyakinan tersebut tidak menyebabkan dia masuk Islam. Kena ikuti dengan tauhid al-uluhiyah, iaitu mengesahkan Allah dari segi ibadah. Ya, manusia semua yakin Tuhan satu di langit. Cuma mereka sembah ni macam Kristian. Dia tahu apa nama father, apa nama. Dia panggil bapak. Tu Tuhan. Nabi Isa ni anak dia. Dia pun meyakini Tuhan itu Allah SWT yang satu, yang sebenar. Tetapi Kristian dia sembah Isa. Yang hak tu dia sembah patung. Pasal apa? Nak bagi sampai ke Tuhan yang di langit tu. Tapi kalau kita tidak, menyembah Allah yang satu. Samalah dengan perbuatan-perbuatan satu kelompok orang Islam yang mana duk pi dekat si mati, dekat kubur tu dia pergi kata ya Habib, ya Wali, ya apa? Dia abang tolonglah bagi turun hujan kat kami, tolonglah bagi kesihatan kat kami. Tuan-tuan, pertama perbuatan ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Yang kedua, zaman Ali berperang dengan Aisyah, berperang dengan Muawiyah. Muawiyah penulis wahyu, Aisyah isteri Nabi, Ali menantu Nabi. Orang besar ni. Tapi tak ada siapa pun pergi kat kubur Nabi. Ataupun diceritakan, Ali pergi dekat kubur Nabi, wahai mentua aku. Contoh. Ataupun Aisyah pergi, ya wahai suami aku. Tengok tolonglah bagi kami tahu siapa betul, siapa salah. Ataupun tolonglah. Tak ada siapa pun buat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tak pernah pergi kubur para sahabat, kubur Nabi sendiri. Pergi duduk kata, wahai Nabi aku,
Kalau dibandingkan dengan wali, Nabi lagi afdal. Tapi tak ada siapa pun para imam. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Sufyan bin Uyainah, Laith bin Sa'ad dan sebagainya. Perbuatan para imam mu'tabar. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim. Imam 6 ni. Kutubus Sittah tu. Nasai, Tirmizi, Daud, Ibn Majah. Tak ada siapa pergi buat. Tiba-tiba dia kata kami ni bukan sembah. Dia akan minta yuqarribu ila Allah zulfa. Ini perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu taala. Tapi adakah dia kafir? Tak boleh kita mengkafirkan khusus hang kafir. Tak. Perbuatan itu perbuatan kafir. Tapi adakah dia kafir? Kena tengok tiga sudut. Tegak kebenaran, adakah dia ni waras ke? Kemudian adakah ada keraguan syubhat di dalam diri dia? Kita kena angkat tiga-tiga ni. Kata terangkat lagi dia masih Islam, yang mana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah tetapi dia masih Muslim. Man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwallah wa laysa kadzalika illa hara alaih. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang menyeru seseorang dengan sebutan kafir, satu orang panggil orang Islam kafir ataupun ya aduwallah, wahai musuh-musuh aduwallah, wahai musuh-musuh Allah Subhanahu taala, ataupun padahal tidak demikian melainkan ucapan itu kembali padanya. Dengan mudah sangat kita kata, geng ni musuh Allah, kita wajib perangi. Ini jangan. Geng musuh Allah ni kafir. Dia ni musuh Allah. Ataupun geng-geng ni kafir. Tak boleh. Kalau kamu kata sebegini, kalau tidak benar, perkataan tu kembali kepada diri sendiri balik. Siapa kata? Nabi kata. Hadis mana? Hadis Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain sebagai fasik atau menuduhnya sebagai kafir melainkan ucapan itu kembali kepadanya jika sahabatnya tidak sedemikian. Panggil orang fasik, panggil orang kafir, panggil orang munafik dan sebagainya. Panggil orang musuh Allah. Jika tidak benar perkataan tersebut, maka kembalilah kepada dia. Jadi hati-hati. Kita tak boleh duk pergi marah-marah. Tak boleh kita kafirkan orang sebab dia tak bersama kita. Tak boleh kita kafirkan orang kerana perbuatan yang mana pelaku dosa-dosa besar. Tak boleh kita mengkafirkan walaupun dia melakukan perbuatan kafir, perbuatan syirik, perbuatan mensyirikkan Allah. Tapi tak boleh kita mengkafirkan zat tersebut khusus. Hang ni Ahmad, hang kafir, tak boleh. Bukan tak boleh sebab tak boleh kafirkan dia, tak. Kita perlu perincian yang khusus, lebih rinci lagi. Tapi kalau kita kata perbuatan golongan-golongan ini, perbuatan meminta selain Allah, perbuatan syirik, ini boleh. Tapi adakah fulan kafir? Ini tak boleh tunggu Ustaz. Kita kena mempunyai perincian yang khusus. Kena iqamatul hujjah, kena dan tiga tersebut. Taib, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW yaqul kana rajulan. Tuan-tuan dengar hadis ini elok. Ini banyak faedah dia. Kana rajulan fi bani Israel mutawakhiyan fakana ahaduhuma yudhnib wal akharu mujtahidun fil ibadah. Ada dua orang pemuda di Bani Israel. Fakana ahaduhuma, seorang ni pelaku dosa besar, pelaku dosa. Wal akhar mujtahidun fil ibadah, yang satu seorang lagi ni dia orang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ataupun kita kata ahli ibadah lah, orang buat baik. Fakana la yazalul mujtahidu yara al akhar ala dhanbi fayaqulu aqsir fawajadu yawman ala dhanbin faqala lahu aqsir faqala khallini wa rabbi أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أوراحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار
Qala Abu Hurairah, "Walladhi nafsi biyadihi, latakallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu." Baik. Dua Bani Israel yang bersaudara. Salah satunya suka buat dosa, hak seorang lagi ni kaki ibadat. Tak apa. Orang yang melakukan, yang seorang ni yang kaki buat ibadat ni senantiasa melihat yang lain dengan dosa, maka ia mengatakan berhentilah. Dua orang saudara, seorang kaki buat maksiat, seorang lagi buat dosa, buat ibadat. Taib. Yang seorang buat ibadat ni, dia nampak saudara dia melakukan dosa, dia kata apa? Aksir. Berhentilah. Cukup, jangan buat lagi. Pada hari lain dia nampak lagi. Dia kata aksir, berhenti, jangan buat lagi. Kali kedua dia kata apa? Dia kata, biarkanlah aku demi Rabbku. Apakah engkau diutus untuk mengasihiku? Marahlah. Hak saudara ni, hak seorang ni dia marah. Dia kata awak hang ni, dia kata dekat si buat ibadat ni. Dia kata awak hang ni Allah Tuhan suruh jaga aku ke? Yang duk nasihat aku ni. Sama lah geng kata aku buat masing-masing ni. Biar aku buat masing-masing. Ni cerita ni berlaku. Bukan zaman kita ya. Zaman dulu pun dah ada. Kemudian maka ia mengatakan, si yang buat ibadat ni dia kata dekat saudara dia. Wallah, demi Allah, dia bersumpah dengan Allah SWT. Allah tidak akan mengampunimu atau Allah tidak akan masukkanmu ke dalam syurga. Dia punya marah sebab saudara dia buat dosa. Dia ni kaki ibadat. Lepas dah tegak-tegak, buat dosa ni marah. Awak hang ni duk jaga-jaga aku apa? Awak Allah Tuhan untuk jaga aku ke? Kemudian kaki ibadat ni marah. Dia kata, wallah, Allah takkan ampun dosa hang dan hang takkan masuk syurga. Okey. Kemudian ruhnya kedua dicabut, dihadap ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang yang buat ibadat ni, yang kakinya, apakah engkau mengetahui tentang aku? Atau engkau berkuasa atas apa yang di tangan aku? Kemudian Allah SWT berfirman kepada orang yang berdosa tu, pelaku dosa, udkhulul jannah birahmati, masuklah syurga dengan rahmatku. Dan Allah perintah kepada pelaku ibadat tadi, masuklah ke neraka. Kemudian Abu Hurairah kata apa? Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia mengucapkan satu ucapan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Abu Hurairah kata apa? Kerana perkataan dia ni lah, kerana lisan dia ni lah, kerana ucapan dia dekat saudara dia pelaku dosa inilah menyebabkan dunia dan akhiratnya binasa. Pelaku ibadat, menyembah Allah, mengesahkan Allah, semayang, puasa, haji dan sebagainya, melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Senang cerita. Yang seorang lagi ni buat apa yang Allah larang, tinggal apa yang Allah perintah. Kemudian dah duduk tegak, berkelai. Kawan ni pun kata, Allah tak, wallahi dia kata, demi Allah, aku sumpah dengan nama Allah, Allah takkan ampun dosa hang dan hang takkan masuk syurga. Disebabkan perkataan orang baik inilah. Abu Hurairah kata apa? Telah rosak dunia dan akhiratnya. Apa dia? Allah kata dekat orang yang berdosa tadi, wahai pelaku dosa, masuklah syurga dengan rahmatku. Tengok, kenapa Allah sebut dengan rahmatnya? Kerana tidak ada satu orang hamba pun boleh masuk syurga kecuali dengan rahmatnya Allah SWT. Bukan dengan amal ibadat kita. Kemudian Allah kata apa? Si pelaku ibadat tadi, masuklah ke neraka. Pasal apa? Bercakap benda yang menghukum, benda yang orang yang dia tak tahu. Bercakap tentang Allah yang dia tak ada ilmu. Jangan kita bercakap. Baik. Tadi sebelum kita tutup, saya akan buat kesimpulan. Tentang kufur ada dua. Perbuatan kafir ada dua. Ada yang akbar, ada yang asghar. Kufur akbar ada 5 yang mana mengeluarkan dari millah, yang menyebabkan pelaku dosa kufur akbar ni dia akan terkeluar daripada Islam, dari millah, dan disebut sebagai kufur i'tiqadi, iaitu perkara yang membatalkan iman se-Islam serta menyebabkan kekal dalam neraka. Ini bisa terjadi dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan yang terangkumi dalam 5 jenis. Kufur takdzib, pendustaan, yakni meyakini para rasul itu berdusta.
Kufur takdzib, kufur takdzib. Kufur yang mana pendustaan apa? Satu orang yang meyakini para rasul itu berdusta. Mengakui bahawa para rasul datang dengan menyisihi kebenaran. Nabi Muhammad ni bukan bawa kebenaran, tetapi menyisihi kebenaran. Ini kufur. Tetapi adakah orang yang cakap ni kafir apa ni? Kena pergi tegak hujah dulu. Kena pergi tanya dulu. Ada syubhat. Kalau tiga-tiga pun dah terangkat dia masih tempat yang sama, maka ini kafir. Kufur penolakan dan keangkuhan mempercayainya, iaitu mengakui bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran dari Rabb-Nya, tetapi ia menolak untuk mengikuti kerana kesombongan dan penolakan, dan meremehkan kebenaran berikuti pengikutnya, seperti kekufuran iblis. Dia tahu apa yang Islam itu benar, dia tahu apa yang dia buat tu salah, dia tahu apa yang selama ni duk minta doa dekat kubur ni salah, dia tahu ni perbuatan syirik. Tapi lepas orang mai tegur, orang dah iqamatul hujjah, dah menegakkan hujjah kepadanya, dia pun waras. Kemudian kita pun dah terangkat syubhat baginya, tapi kerana sombong, kerana dia ni pemimpin, ataupun dia ni tak mau, kata kalau aku ikut ni aku kalah ni, dia tak. Aku tetap dengan pendirianku bahawasanya aku nak buat ni. Ini kufur, iaitu keangkuhan, seperti iblis laknatullah. Dia meyakini Allah itu dia tahu Allah, dia seorang dulu dia itu meyakini Allah yang maha kuasa, yang layak disembah, tak boleh syirikkan Allah. Tetapi kerana dia menyisihi perintah Allah SWT untuk sujud kepada Adam. Apa sebabnya? Kerana apa? Aba wastakbar, menolak, sombong. Ini bahaya. Ini bahaya. Yang ketiga, kufur i'rad, berpaling, iaitu dengan memalingkan pendengaran dan hatinya dari Rasulullah, yang tidak mempercayainya, tidak mendustakannya, tidak mencintainya, tidak memusuhinya. Dia dua-dua pun tak mau. Musuh pun tak mau, cinta dekat Nabi pun tak mau. Tak mau dengar pasal Nabi, tak mau tahu. Dia memang nak berpaling. Berpaling dengan yang tak tahu pada asal memang tak lain tahu. Tak tahu, terangkat. Tapi kalau dia ni ada internet, ada Google, boleh tengok, cari kebenaran, tapi dia tak mau. Dia tak mau cari. Dia tak mau cinta Nabi, dia tak mau musuh Nabi. Dia duduk tengah-tengah. Dia tak mau Islam, tak mau kafir, dia tak mau. Dia tak mau ambil tahu pasal Nabi. Ini kufur. Kufur i'rad. Kufur nifaq, iaitu secara zahirnya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah tetapi menolak dalam mengingkari dengan hatinya. Kufur nifaq iaitu munafik lah. Melakukan depan zahir, melakukan seperti orang Islam, tapi batin mensyirikkan Allah Subhanahu taala. Seperti mana golongan-golongan yang mana pakaian dia pakaian Islam, tapi pada hakikatnya mereka menyeru pada kekufuran. Ini masalah. Kufur syak yang kelima, iaitu keraguan, iaitu dengan tidak memutuskan untuk mempercayai Nabi dan tidak pula mendustakannya, tetapi ia meragui mengenai urusannya dan bimbang untuk mengikuti, padahal yang diperintah adalah meyakini. Ragu-ragu. Ini masalah juga. Ragu-ragu Tuhan satu kan dua tau. Ragu-ragu. Ini masalah. Taib. Lima jenis kufur ini menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka dan membatalkan semua amal jika pelakunya mati di atas perkara tersebut. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Banyak lagi ayat yang lain menceritakan dan ancaman kepada pelaku dosa-dosa, pelaku syirik-syirik besar. Tayyib. Kalau syirik kecil seperti riak dan sebagainya, disebutkan juga. Okey. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. La tarja'u ba'di kuffar yadribu ba'dukum riqaban ba'd. Mencaci maki seseorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Ini hadis. Hadis Bukhari Muslim. Okey. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Nabi pesan. Hadis ini Bukhari Muslim juga muttafaqun alaih. Janganlah selepas aku ni pergi jadi kafir balik. Awak pasal apa? Sebagian daripada kalian memenggal leher orang lain. Maksudnya membunuh orang Islam. Jadi kalau kita baca secara zahir ni, pembunuh orang Islam ni kafir.
Pembunuh orang Islam dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja, kafir. Sibabul muslimun fusuqun. Mencela orang Muslim tu fasik. Kita maki dia, mencela dia, menghina ni. Fasik. Tetapi waqitaluhu kufrun. Yang bunuh dia kafir. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Sebagian daripada kalian memenggal leher saudara kalian. Kafir. Ini secara zahir. Secara zahir. Tetapi adakah kafir? Adakah kafir? Yakni kafir mengeluarkan dia daripada lingkungan orang Islam, mengeluarkan ataupun dia ni pembunuh orang Islam dengan sengaja ni kafir selama-lamanya ataupun kekal di neraka selama-lamanya? Tidak. Sebab tu kita kena jangan baca tu kita pergi hukum. Tak boleh, kita kena gabungkan. Wa in ta'ifatani minal mu'minin mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Jika orang mukmin saling membunuh, maka damaikanlah di antara mereka. Mukmin saling membunuh, okey perang. Di antara mukmin saling membunuh, maka damaikanlah di antara mereka. Bermaksud apa? Kalau perang ni bunuh dengan sengaja, Allah tak kata sengaja atau tidak, maka membunuh, memenggal leher, membunuh. Kemudian damaikanlah di antara mereka. Allah menggunakan ayat jika dua kelompok di antara orang-orang mukmin. Allah menggunakan perkataan mukmin menunjukkan membunuh orang Islam dengan sengaja, berlaku peperangan di antara saudara Islam dengan sengaja, tidak kafir, masih mukmin. Tetapi kafir di hadis ni lagu mana? Siapa bunuh orang Islam kafir, siapa yang memenggal Islam kafir, memenggal leher orang Islam dengan sengaja kafir. Lagu mana ni? Ini kafir iaitu dosa besar. Sama dengan solat. Siapa yang tinggal solat kafir, man taraka solat faqad kafar. Siapa yang tinggal solat maka kufur. Ini kekufuran apa? Bukan kufur maksudnya dia kekal jahanam selama-lamanya, iaitu mengeluarkan daripada Islam, tidak. Tetapi dia masih Islam, tetapi perkataan kafir di situ ialah dosa besar. Macam mana saya tahu? Digabungkan dengan hadis yang mana Allah SWT perintah malaikat, ambillah manusia yang di dalam neraka tu yang tidak melakukan amalan tak buat kebaikan langsung. Tak buat apa pun. Maksudnya dia Islam, dia buat jahat semua. Dia tak mayang, dia bunuh orang dan sebagainya. Masih dia dimasukkan ke syurga Allah SWT. Jadi itulah pengakhirannya. Nak kafirkan orang bukan mudah, bukan senang. Jadi janganlah kita mengkafirkan saudara kita yang mana berbeza pendapat. Dia kata ni geng-geng wasabi ni kapiak semua ni. Ini perbuatan ini kalau benar maka kafirlah puak wasabi ni. Tapi kalau tak benar maka kembalilah kepada diri sendiri. Janganlah duk kapiak saudara kita. Beza sikit tak apa, tapi jangan kapiak kan. Kita boleh kafirkan amalan tersebut. Pelaku aja no. Ada depa kata orang sunnah ni duk kafirkan orang. Pasal apa? Dia kata apa? Pelaku bid'ah semua masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua benda-benda yang baru itu sesat dan semua kesesatan masuk neraka. Ya, perbuatan itu perbuatan bid'ah. Perbuatan itu menyebabkan masuk neraka. Tapi adakah confirm dia masuk neraka? Kita pergi kata dia mesti neraka. Tak. Allahu a'lam. Kerana itu diserahkan kepada Allah SWT. Tapi perbuatan tersebut perbuatan ahlul bid'ah yang mana pelaku-pelaku bid'ah ni, pelaku-pelaku benda yang Nabi tak buat, Nabi buat, maka perbuatan itu sesat dan semua sesat masuk neraka. Itu pada asalnya. Tapi confirm ke? Allahu a'lam. Mana tahu dia dapat rahmat Allah SWT. Tapi ada pok-pok nak pergi kafir ni susah. Bahaya. Jadi tuan-tuan, jauhilah daripada benda-benda yang membodohkan akal yang waras. Jauhilah perkara-perkara yang itu, yang mana ia menyebabkan kita berlakunya kekafiran sebagainya, dan kita wajib memerangi kelompok-kelompok yang sebegini, iaitu memerangi dari segi apa? Dari segi akidah kita. Dari segi akidah, bukan perang pergi bunuh tak. Lagi duk faham perang bunuh pula. Perang tu maksudnya memerangi kepercayaan mereka. Tak boleh ni orang buat ni bukan kapiak pun. Ni bukan kapiak, jangan kapiak dengan orang. Relax lu, senang, mana boleh kapiak-kapiak orang. Benda ni perlu pembahasan, perlu perincian yang khusus lagi. Jadi jelas insya-Allah. Semoga Allah memberikan kita manfaat dan hidayah, taufik dan ikhlas dalam mencari kebenaran. Insya-Allah Allah akan temukan jalan yang benar. Kalau kita meyakini kita nak cari kebenaran dengan ikhlas hati, nak tahu jalan yang lurus dan sebagainya, Allah akan temukan imma sekarang wa imma sebelum kita mati.
para imam yang mana mereka dulu pun menyisi sunnah, tapi pada akhir hayatnya kembali kepada ahli sunnah, kembali kepada kebenaran, seperti Al-Imam Ar-Razi, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya. Mereka kembali kepada kebenaran. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.